warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Amira binti Maslain, ID DBS 1907241123. Saya Nur Alma binti Rosli, ber-ID kan DBS 1907241184. Saya Nur Ina Soleha binti Kamarudin, DBS 1907241127. Nama saya Fatin Nawal Ashikin binti Muhammad Razif, nombor ID DBS 1907241180. Kami akan membentangkan tentang orang asli Mahmeri. Next. Objektif kajian. Yang pertama, mengetahui dengan lebih mendalam tentang suku kaum orang asli Mahmeri. Yang kedua, memahami budaya-budaya yang diamalkan oleh mereka. Yang ketiga, mempelajari pelbagai kesenian yang terdapat dan diperbuat oleh orang asli Mahmeri. Dan yang keempat, untuk menambah ilmu pengetahuan tentang etnik atau kaum-kaum yang terdapat di Malaysia. Pembentang yang seterusnya. Okey, latar belakang ialah sebenarnya menceritakan apa yang kita kaji berkenaan dengan suku kaum asli orang Mahmeri. Iaitu pertama ialah kita mengkaji mengenai suku kaum orang asli Mahmeri di perkampungan orang asli Mahmeri. Yang kedua ialah mereka tinggal di Pulau Keri yang terletak di Selangor, iaitu selatan Pelabuhan Kelang dan utara Banting yang terletak di negeri Selangor. Sebenarnya dalam Pulau Keri itu terdapat 6 penempatan, iaitu Kampung Sungai Judah, Kampung Sungai Bumbung, Kampung Rambai, Kampung Kapal Laut, Kampung Sungai Jugra dan Kampung Sungai Kurau. Tetapi yang paling besar dan paling ramai didiami kerana fasiliti yang cukup ialah Kampung Sungai Judah dan Kampung Sungai Bumbung. Yang ketiga ialah keunikannya dari segi kebudayaan, pakaian dan lain-lain. Seterusnya saya pas kepada pembentang seterusnya. Bagi permasalahan kajian, terdapat beberapa masalah yang timbul semasa proses penyiapan kajian ini, seperti masalah untuk turun ke tempat kajian bersama ahli kumpulan. Hal ini adalah kerana disebabkan perintah kawalan pergerakan yang sedang dijalankan, jadi ianya menyukarkan kami untuk turun bersama-sama. Jadi kami mengambil alternatif lain dengan menghantar seorang wakil yang duduk berdekatan dengan kawasan kajian tersebut. Seterusnya adalah masalah dalam mencari maklumat. Hal ini kerana semasa lawatan dibuat, terdapat beberapa info yang tidak menjawab soalan-soalan yang telah ditetapkan. Jadi kami mengambil kaedah lain dengan mencari info itu sendiri menggunakan Google, Journal dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah masalah dalam membuat video tarian. Hal ini sama juga kerana disebabkan perintah kawalan pergerakan dan kami tidak dapat membuat video ini bersama-sama. Jadi kami mengambil alternatif lain dengan mengedit dan merakamnya sendiri di tempat masing-masing. Okey, seterusnya saya pas kepada pembentang yang seterusnya. Okay, saya akan menerangkan tentang komposisi etnik orang asli. Orang asli merupakan orang asal yang menetap di Malaysia. Orang asli mempunyai tiga kumpulan yang besar, iaitu orang asli Melayu Pokok, orang asli Senoi dan orang asli Temang. Bagi gambar raja tersebut, kita boleh tengok jumlah orang asli yang berada di dalam Malaysia. Jumlah keseluruhan ialah 178,197 orang. Sumber ini didapati dari Jabatan Kemajuan Orang Asli. Kita boleh lihat maklumat ini adalah maklumat terkini setakat tahun 2018. Pahang menduduki bilangan yang tertinggi, iaitu 67,506 orang, diikuti dengan negeri Perak, negeri Sembilan dan juga seterusnya boleh dilihat di dalam gambar raja tersebut. Next. Ini pula ialah komposisi bagi kumpulan orang asli, iaitu orang asli Senoi,
adalah orang kumpulan yang paling besar di dalam Malaysia, mempunyai 97,856 orang. Kemudian orang asli Melayu Koto 75,332 orang dan juga orang asli Negrito sebanyak 5,900 orang. Next. Ini pula ialah orang asli Mahmeri. Info ini didapati setakat 2018 yang paling terkini. Selangor menduduki tangga yang paling tertinggi iaitu 3,762 orang. Untuk etnik Mahmeri hanya terdapat di dalam beberapa negeri sahaja iaitu Selangor, Johor, Negeri Sembilan, Pahang dan juga Perak. Next. Untuk sejarah etnik Mahmeri, Mahmeri ini merujuk kepada orang hutan ataupun orang yang berada di dalam hutan. Mah bermaksud orang, Meri pula bermaksud hutan. Bagi istilah perkataan Mahmeri, Mahmeri dikatakan bermaksud orang laut kerana pada zaman dahulu mereka sesetengah daripada mereka adalah orang laut yang bekerja sebagai nelayan. Dikatakan orang Mahmeri ini berasal daripada Johor lama iaitu Kota Linggi, kemudian berhijrah ke beberapa negeri sehingga membentuk penempatan pada zaman sekarang. Etnik Mahmeri berasal daripada kelompok orang asli Senoi dan berbahasa Mon Khmer, tetapi bagi bahasa sekarang ini mereka lebih banyak bertutur dalam bahasa Melayu berbanding bahasa Mon Khmer yang pada asalnya digunakan pada zaman dahulu. Bagi fizikal orang-orang Mahmeri, mereka agak rendah, berwarna kulit yang kecerahan dan rambut hitam berombak. Next. Bagi orang Mahmeri, status pendidikan agak sama seperti orang masyarakat lain. Mereka juga melanjutkan pelajaran daripada sekolah rendah, sekolah menengah sehingga ke peringkat sarjana yang paling terbaru berdasarkan maklumat yang kami dapat. Mereka juga mempunyai sekolah khas orang asli jika di Pulau Keri, di mana penduduk Mahmeri menetap. Mereka mempunyai sekolah kebangsaan Sungai Judah Pulau Keri yang majoritinya mempunyai orang asli Mahmeri, dan kemudian mereka akan pergi ke sekolah menengah kebangsaan Pulau Keri. Next. Seterusnya saya akan memberikan kepada pembentang seterusnya. Okey, seterusnya saya akan menerangkan tentang kegiatan ekonomi ini. Masyarakat Mahmeri ini mengamalkan 3 kegiatan ekonomi yang utama, iaitu yang pertama adalah menangkap ikan. Aktiviti ini biasanya dilakukan oleh nelayan di kawasan Pantai Murib, dan hasil tangkapannya mereka ada yang membuat sebagai makanan harian di rumah mereka, dan juga ada juga yang menjual di kedai-kedai barangan basah. Selain itu, bertani. Masyarakat Mahmeri ini mengamalkan aktiviti pertanian di sekitar kawasan pulau itu. Sama juga seperti menangkap ikan, hasil daripada pertanian itu mereka akan jadikan lauk harian di rumah mereka, ataupun mereka akan jual di kedai-kedai runcit berhampiran kampung itu. Dan yang terakhir, mengukir kayu seperti topeng, patung dan kraftangan. Aktiviti ini boleh dikatakan ekonomi yang agak utama bagi masyarakat ini, kerana ianya menghasilkan pendapatan yang agak lumayan, kerana
kerana ukiran-ukiran tersebut menarik minat para pelancong luar dengan keunikan yang mereka hasilkan. Terdapat beberapa pengusaha-pengusaha ukiran kayu ini yang telah berjaya dan sehingga membawa ukiran ini ke peringkat antarabangsa seperti Perancis, Singapura, Indonesia dan sebagainya. Dalam kegiatan ini terdapat campur tangan daripada pihak kerajaan dan juga kemajuan orang asli dalam menyediakan kemudahan-kemudahan bagi orang-orang asli menjalankan aktiviti ukiran tersebut. Okay, seterusnya adalah interaksi antara etnik. Untuk pendapat semua, etnik ini wujud semasa serangan penyamun dan lanun semasa Kesultanan almarhum Sultan Mahmud Shah. Mereka terpaksa melarikan diri dan mencari kawasan sebagai tempat perlindungan mereka, dan ada yang sebahagian daripada mereka menggunakan jalan darat dan juga jalan laut. Jadi mereka menemui sebuah kepulauan yang dipanggil Pulau Keri dan mereka mendirikan kampung di sekitar kawasan tersebut. Mereka juga mempercayai bahawa moyang Mahmeri melindungi laluan mereka dengan menggunakan corak sawang laba-laba. Hal ini supaya mengandaikan para lanun bahawa kawasan tersebut tidak pernah dilalu dan dihuni oleh sesiapa. Seterusnya adalah corak sosial lebih berbentuk kepada Melayu Perato. Walaupun orang asli ini lebih sering dikaitkan dengan kaum Senoi, tetapi mereka mengamalkan kebudayaan yang berbentuk kepada Melayu Perato. Hal ini hanya terdapat dalam golongan suku kaum Mahmeri sahaja. Masyarakat ini juga mempunyai stereotip terhadap orang Melayu dan sesiapa sahaja yang memeluk Islam. Kerana menurut penceritaan tok batin mereka, orang asli ini sangat anti kepada orang Melayu kerana salah laku yang pernah orang Melayu ini lakukan sewaktu zaman dahulu. Jadi mereka menganggap sesiapa sahaja yang memeluk agama Islam adalah masuk ke dalam kaum Melayu dan sekaligus menggugat kebudayaan yang mereka anuti daripada turun-temurun lagi. So seterusnya adalah budaya dan adat resam. Kebudayaan mereka sama sahaja seperti yang dilakukan oleh masyarakat kaum Melayu, iaitu mereka ada perkahwinan mereka ada meminang, majlis perkahwinan dan majlis persandingan. Untuk majlis meminang, perbezaan adat mereka adalah mengekalkan upacara menghalau hantu dan syaitan dengan cara tersendiri. Selain itu juga mengadakan upacara pemujaan dengan hajat untuk memberitahu nenek moyang mereka bahawa cucu mereka bakal melangsungkan perkahwinan. Hal ini kerana mereka menganggap upacara tersebut penting bagi memastikan upacara perkahwinan itu selamat, diberkati dan aman bahagia sehingga ke anak cucu. Bagi majlis perkahwinan pula, terdapat beberapa adat istiadat yang dilakukan seperti menggulang pengantin, pertarungan pencak silat, mengelilingi busut, membasuh kaki, nasi dalam atau sirih perancang dan mandi bunga gombak.
Upacara perkahwinan tersebut akan dimulakan dengan Tok Dukun membawa sekumpulan gadis bersama pengantin perempuan yang dilitupi kelambu dan diasapkan dengan kemenyan. Upacara ini bertujuan bagi menghalau syaitan dan mengelakkan perkara buruk. Pusingan dilakukan sebanyak 7 kali dan pada pusingan terakhir, pengantin lelaki perlu mendapatkan pengantin perempuan dan bertukar bunga. Okey, bagi majlis persandingan, untuk majlis persandingan, mereka akan mengadakan upacara melambung duit sebagai simbolik kepada kebebasan mempelai dalam menentukan kehidupan rumah tangga mereka. Selepas itu, mereka akan mengadakan makan beradab, iaitu dengan memantau dan memastikan kedua mempelai tersebut makan dan berakhir dengan serentak. Hal ini kerana mereka mempercayai kehidupan mereka supaya kehidupan mereka kekal bahagia dan dapat mengharungi kehidupan berumah tangga. Sekiranya didapati salah seorang daripada mempelai tersebut habis dengan lebih awal, mereka mempercayai bahawa ia akan mengundang kecelakaan dalam rumah tangga mereka pada masa hadapan. Pasangan pengantin tersebut dilarang untuk keluar rumah dalam tempoh 3 hari bagi mengelakkan daripada diganggu hantu atau syaitan. Seterusnya adalah kematian. Untuk kematian, pengebumian ini kebiasaannya diuruskan oleh Tok Batin dan Bomoh, di mana mayat tersebut akan dikebumikan dalam lubang sedalam 2 meter dan juga mereka akan mengadakan majlis pemujaan pada hari ke-7, ke-44 dan ke-100. Hal ini untuk sebagai tanda memperingati si mati. Akhir sekali adalah pantang larang yang diamalkan oleh etnik Mahmari, iaitu pantang larang dalam makanan. Yang mereka amalkan ialah seperti dilarang makan dan mencampur haiwan yang hidup di air dan di darat. Sebagai contoh, ikan dan daging tidak boleh dimakan sesekali. Ikan dan daging lembu tidak boleh dimakan sekali atau bersama. Jika tidak, orang yang berbuat begitu akan jatuh sakit seperti demam kuning, keguguran rambut, batuk berdarah, sakit paru-paru, serta kudis kulit dan sebagainya. Kanak-kanak juga tidak dibenarkan memakan daging seperti rusa, kijang dan burung helang. Pada setengah tempat pula ada yang melarang anak mereka memakan telur ayam. Hal ini kerana kanak-kanak akan mendapat sawan sekiranya mereka makan telur ayam, kerana telur ayam biasanya menyebabkan kanak-kanak sakit dan selalu menangis. Seterusnya adalah pantang larang kepada air yang bertakung. Orang asli ini juga tidak boleh melangkah pada air-air yang bertakung di dalam tin dan botol atau di batang-batang kayu kerana boleh menyebabkan seseorang itu didekati dengan penyakit busung. Mereka juga tidak boleh memakan buah-buahan yang pokoknya tumbuh di bawah kayu terastau yang berapit serta dahan atau batangnya bertakung air kerana dikhawatiri akan mendapat sakit. Akhir sekali adalah pantang larang kepada rumah kediaman. Antara pantang larangnya adalah kurang baik jika seseorang itu terjatuh di rumah yang sedang dalam pembinaan. Hal ini kerana mereka beranggapan jika seseorang itu terjatuh di rumah yang sedang dalam pembinaan boleh mendatangkan sial atau kurang sihat kepada penghuni yang mendiami ruang tersebut. Selain itu, masyarakat orang asli ini akan menjampi dan merenjis dengan tepung penawar di setiap rumah-rumah yang baru. Hal ini kerana sebagai menolak sial terhadap pencarian nafkah penghuni tersebut. Itu sahaja daripada saya. Seterusnya saya akan
saya akan menghulu kepada pembentang yang seterusnya. Okay, tarian tradisional. Masyarakat Mahmri ini mempunyai dua tarian tradisional, iaitu tarian Mayin Jo'o dan juga tarian Topeng Mahmri. Tarian Mayin Jo'o ini adalah tarian ritual ataupun tarian pemujaan yang dilakukan oleh mereka pada hari-hari perayaan seperti Hari Moyang, yang mana mereka nak menunjukkan kesyukuran terhadap moyang mereka. Mereka memuja moyang-moyang mereka demi bertujuan untuk menjamin kesejahteraan hidup dan juga untuk kemurahan rezeki. Yang kedua adalah tarian Topeng Mahmri. Tarian Topeng Mahmri ini ditarikan bertujuan untuk menceritakan tentang sejarah masyarakat Mahmri. Tarian ini ditarikan pada hari-hari perayaan dan juga untuk menyambut kedatangan tetamu. Para penari tarian Topeng Mahmri ini akan meniru amalan-amalan seharian masyarakat Mahmri seperti memancing, menyambut perayaan dan sebagainya. Mereka akan memakai topeng yang mana topeng tersebut mewakili roh dan semangat burung dan juga binatang. Topeng tersebut menggambarkan roh-roh yang baik, jahat dan juga lucu. Okay, saya akan paskan kepada Alma. Okey, yang seterusnya ialah makanan tradisional seperti yang diterangkan oleh saudari Iman di sejarah etnik. Mah orang Mahmri bermaksud orang hutan, iaitu mah orang meri hutan. Jadi makanan seharian mereka bersumberkan hutan dan sungai yang berdekatan, ataupun mencari hasil hutan lah. Yang seterusnya ialah pakaian tradisional. Antara keunikan suku kaum orang asli Mahmri ni ialah yang mereka membuat sendiri baju mereka, iaitu dari kulit kayu nira batu. Iaitu kulit kayu nira batu ni diperbuat daripada kayu yang sama untuk mereka mengukir patung nenek moyang mereka. Okey, cara untuk buat baju mereka sendiri, mereka ada berkongsi, iaitu kulit kayu tersebut akan dipukul sehingga menjadi sangat nipis dan akan menyerupai lembaran kain. Lepas tu mereka akan menjahit dengan benang untuk menyerupai bentuk baju dan rok. Tetapi disebabkan kadang lembaran kain itu tidak mencukupi untuk menutupi seluruh badan, mereka akan menambah dengan aksesori. Aksesori mereka ni mereka akan buat menggunakan kayu daun nipah dan akan dianyam. Mereka juga memakai aksesori di kepala, iaitu dari anyaman daun nipah juga yang membentuk seperti rambut menutupi seluruh rambut. Okey, seterusnya. Untuk permainan tradisional, buai latih, permainan untuk bakal pengantin lelaki, diperbuat daripada buluh, rotan dan besi. Okey, sebenarnya sebelum berkahwin, mereka akan menguji pengantin lelaki untuk bermain permainan ini, buai latih, kerana mereka ingin menguji kepintaran dan keupayaan para lelaki untuk menyelesaikan masalah yang mereka adakan dalam permainan ini. Sebenarnya mereka berkata, mereka beranggap sebagai permainan ini hanyalah untuk suka-suka dan bergembira saja. Tapi bagi orang lama Mahmri berkata permainan ini bermaksud banyak maksud tersirat untuk mengujilah kepintaran kaum lelaki untuk menyelesaikan masalah, kerana kaum lelaki ialah ketua keluarga. Yang kedua ialah jerat tupai. Jerat tupai ini sama je seperti buai latih. Cuma berbeza dari segi corak, berbeza dari segi sumber bahan yang diperbuat. Seterusnya,
Seterusnya ialah seni bina. Rumah dibina dengan menggunakan daun nipah dan batang kayu yang diperoleh dari hutan. Ketua keluarga yang akan membina sebuah rumah untuk seisi keluarga berteduh. Macam sebenarnya untuk kaum Mahmeri ni, syarat utama, antara syarat-syarat utamalah seorang lelaki tu boleh berkahwin, layak untuk berkahwin atau tak, dia haruslah mempunyai keupayaan untuk bertukang dan membina rumah. Sebab bila dah berkahwin, sebelum berkahwin, mereka akan membina rumah untuk pasangan mereka dan keluarga mereka. Yang ketiga ialah walaupun sekarang banyak rumah menggunakan batu bata dan atap biasa dan bercirikan rumah Melayu sekarang. Macam sekarang, kalau kita pergi dekat perkampungan Mahmeri tu, masih ada rumah yang masih menggunakan daun nipah dan batang kayu, tapi sekarang dah ramai menukar menjadi menggunakan batu bata dan bercorakkan lebih moden lah. Seterusnya saya bagi kepada Amirah. Agama dan kepercayaan. Masyarakat Mahmeri ini mengamalkan kepercayaan animisme, yang mana mereka percaya bahawa sebuah benda seperti batu, pokok dan sebagainya mempunyai roh dan semangat. Mereka juga percaya yang Tuhan ini merupakan kuasa tertinggi, Tuhan yang menciptakan alam dan manusia, dan di bawah Tuhan tertinggi ini adalah moyang, iaitu roh, datuk nenek dan pelbagai jenis hantu. Mereka akan memuja moyang mereka pada hari-hari perayaan seperti perayaan puja pantai untuk mendapat restu dan hasil tangkapan yang banyak. Perayaan puja pantai ini juga bertujuan untuk menjamin keselamatan mereka daripada ancaman-ancaman yang berbahaya, dan masyarakat Mahmeri ini juga mempercayai terdapat dua dunia, yang mana dunia yang satu lagi ni hanya masyarakat Mahmeri sahaja yang tahu. Masyarakat Mahmeri ini melakukan segala aktiviti atau perkara-perkara segalanya berkaitan dengan dunia yang satu lagi. Kebiasaannya masyarakat di Malaysia mempercayai bahawa selepas kematian ada dunia yang lain, iaitu afterworld, tetapi bagi masyarakat Mahmeri ini mereka tidak mempercayai perkara seperti itu. Okay, next. Okay, bahasa. Bahasa Mahmeri ini digunakan dalam lagu-lagu atau mantra-mantra yang dinyanyikan dan dibaca oleh masyarakat Mahmeri pada hari-hari perayaan. Bahasa Mahmeri ini juga seakan sama dengan bahasa Melayu kerana kedua-dua bahasa ini datang daripada rumpun yang sama, dan masyarakat Mahmeri ini kebiasaannya bertutur dalam bahasa Malaysia kerana kedudukan masyarakat Mahmeri ini jauh dan terasing daripada masyarakat kaum-kaum Sunda yang lain. Okay, seterusnya saya paskan kepada Iman. Okay, bagi kajian yang dilakukan atas orang asli Mahmeri, terdapat beberapa cadangan yang boleh kita usulkan, seperti meningkatkan taraf kehidupan orang asli daripada segi pendidikan, kerana masih terdapat beberapa golongan daripada orang asli yang tidak mendapatkan pendidikan yang lengkap dan sepenuhnya kerana masalah kewangan, dan mereka lebih mengutamakan pekerjaan berbanding pendidikan. Kemudian kita boleh menyediakan kemudahan terutama mereka yang tinggal di kawasan pendalaman. Dan yang ketiga, kita boleh mengkomersialkan nilai budaya barangan kraft buatan orang asli ke peringkat yang lebih tinggi. Usaha ini juga boleh membantu untuk meningkatkan nama Malaysia ke peringkat yang lebih tinggi dan menarik orang-orang luar untuk datang ke Malaysia dan mengenali budaya orang asli. Bagi kesimpulannya, untuk kajian yang dilakukan ini, kita dapat mengenali suku kaum orang asli di Malaysia. Orang asli mempunyai banyak kebudayaan dan keunikan dalam setiap etnik mereka.
Kita juga patut berbangga kerana Malaysia mempunyai kepelbagaian bangsa dan juga kaum. Dan yang terakhir sekali, kita dapat tahu masyarakat orang asli kaya dengan keunikan yang tersendiri kerana mereka mempunyai kepercayaan mereka, bahasa mereka, pakaian, banyak lagi pantang larang, semuanya bergantung kepada setiap etnik dan juga kumpulan masing-masing. Itu saja daripada kami. Kami juga akan menyediakan dan video tayangan vlog dan juga tarian bagi etnik Mahmeri. Terima kasih. You should know you can go where you wanna go. I can take you there. Wildest dreams, put some faith in me. Okay, so kita sekarang dekat Museum Mahmeri Culture Village. So, hari ni kita akan explore pasal etnik Mahmeri. Diorang punya kebudayaan, adat resam and banyak lagi. So sekarang ni kita akan masuk dekat diorang punya museum. Diorang akan tayang satu video mengenai diorang punya etnik. So let's check it out. Take my hand to your fantasy. Going through these battles, foot up with these. So ni diorang punya museum. Dekat dalam ni diorang ada info-info pasal diorang punya kesenian, ekonomi, and diorang punya ukiran, pakaian dan macam-macam. So nak tahu lagi lanjut, so kita masuk kat dalam, tengok apa yang ada. Your fantasy, going through these battles, foot up with these models, all the way in Cali, foot up on the dotted line, focused on the vision, trying to pay tuition for the ones I'm missing. Family is a mission, oh yeah. Put you on to things you thought were impossible. On and on, me and you inseparable. You should know you can go where you Located just south of Port Klang and north of Banting Town, the island about 2/3 the size of Singapore, and is separated from the Selangor coast by the Lanang River. Named after Valentine Carey, a former British civil service officer, the island owes its popularity to its tantalizing seafood offerings. Blessed with a beautiful coastline and fringed by luxuriant mangrove growth, the island is also home to an English coastal town, and more significantly, the Mahmeri tribe. in Cali, foot up on the dotted line, focused on the vision, trying to pay tuition for the ones I'm missing. Family is a mission, oh yeah. Put you on to things you thought were impossible. On and on, me and you inseparable. You should know you can go. Begitu. Okey, apa yang saya tahu melalui penceritaan je lah within that macam mana journey dia berhijrah ke sini. Dia melalui boat lah. Melalui boat and then dia akan berhijrah. Dan dia macam mana? Tahap pendidikan Mahmeri sama saja dengan orang luar. Okey. Dia pun ada, kita ada sekolah sendiri within sekolah rendah yang khas. Okey, ada yang habis sampai tahap 6. Okey, ada yang habis sampai sekolah menengah within that, ada yang habis SPM, ada yang sambung belajar ke diploma, ada yang sambung belajar sampai degree dan last sekali baru-baru ini ada yang sambung ke master.
PhD belum lagi. Ya. Okey. So kegiatan ekonomi yang Mahmiri ni jalankan. Kegiatan ekonomi dijalankan ada banyak faktor. Okey, satu tu daripada nelayan. Okey, kedua kebun sendiri ataupun kerja sendiri. Bila dia potong kelapa sawit, dia jual lidi, dia jual kelapa or something else. And then yang ketiga adalah dekat sini lah. So dekat sini adalah center untuk kita beri peluang kepada mereka bekerja. Jadi dia kita akan bayar harian. Untuk Mahmari punya perkahwinan tak sama dengan perkahwinan orang asli yang lain lah. Okay, sebab kita ada 18 kaum, semuanya berbeza tak sama. Untuk Mahmari basically memang kita akan ikut kepada 7 perkara ataupun 7 langkah di mana ada keunikan dia, ada sebab dia kenapa perkahwinan dalam Mahmari itu sangat susah lah. Alright, so special thing is dia akan diuji dari segi status pasangan tersebut. And then kita akan uji dia kepada satu permainan game. Ketiga tu kita akan uji dia dari segi sorok pengantin, macam mana pemilihan diri dia untuk meneruskan perkahwinan tersebut. Dan banyak lagi lah dia punya 7 perkara itu dilakukan dalam perkahwinan Mahmari. Kepercayaan orang Mahmiri, kita percaya lebih kepada dunia lagi satu. Okay, so within that walaupun kita tak ada agama, tapi kita lebih kepercaya alam sekeliling lah. Alright, so apa-apa yang kita buat semuanya berkaitan dengan dunia tersebut. Okay, so sebahagian daripada Malaysia, jadi kita ada pelbagai agama dan bangsa. Alright, so dia percaya that dunia ini akan berakhir. After world tu akan ada dunia lagi satu, akan dunia baru. Okay, itu yang mereka percaya. Untuk masyarakat Mahmari, basically tidak. Dia lebih kepada pada dunia lagi satu. Dia ada 2 dunia di mana dunia tersebut hanya mereka saja yang tahu. Ya. So, untuk bahan-bahan nak buat rumah tu daripada kayu bakau lah. Atap dia daripada daun nipah. Okay, daun nipah yang kita buat origami tu, daun hijau tu kita buat sebagai atap. Dan kayu-kayu bakau tu dijadikan sebagai diorang punya bahan untuk buat rumah. Lain kaum dia, lain tribe dia lain style punya bahan yang digunakan. Kalau dekat bahagian-bahagian bukit ke apa ke, dia guna buluh. Dia bukan guna kayu. Tengok depends pada diorang punya kreativiti lah ataupun diorang punya skill kegunaan pada nenek moyang zaman dahulu dan sini-sini digunakan lah. Tapi untuk Mahmari memang kita guna daripada kayu bakau. Boleh bahasakan sikit tak? Contohnya macam nak perkenalkan diri. Gelar Diana. Sebab ni nama saya Nama saya Diana. Rasanya tu je ke? Okey. Terima kasih. Terima kasih.